kawan-kawan, hari ini saya akan berkongsi dengan anda resepi kari nangka muda Sri Lanka yang dipanggil polos malua. Polos malua adalah makanan yang paling dikagumi dalam masakan Sri Lanka kerana rasanya yang enak dan manfaat kesihatan yang luar biasa. Buah nangka muda ini menjadi trend baru-baru ini sebagai pengganti daging kerana ia mempunyai tekstur serupa dengan daging. Sekiranya anda seorang vegan atau vegetarian, maka anda tidak boleh ketinggalan kari nangka yang enak ini. Jadi, marilah kita lihat cara untuk memasaknya. Jika anda mempunyai pokok nangka di belakang rumah anda boleh menggunakannya. Atau anda boleh membeli nangka muda yang sudah dipotong dan dibersihkan dengan mudah dari pasar terdekat. Sebelum membersihkan nangka, pastikan untuk menyapukan telapak tangan anda dengan sedikit minyak kelapa atau minyak masak. Dan juga simpan beberapa surat khabar dan beberapa tisu untuk digunakan nanti. Sebelum kita mula memotong nangka, anda mesti menutup papan pemotong anda dengan surat khabar untuk mengelakkan getah nangka melekat. Dan juga sapukan sedikit minyak di tangan anda dan pisau juga. Potong bahagian atas nangka dan lap bersih getah nangka yang menitis menggunakan tisu yang dicelupkan dengan sedikit air. Potong nangka menjadi 2 bahagian dan potong lagi menjadi 4. Jangan lupa menggunakan tisu untuk membersihkan getah nangka yang keluar daripada buah. Sekarang, keluarkan kulit berduri luar dan potong menjadi cube. Masukkan ke dalam santan nipis. Pastikan anda masukkan santan nipis secukupnya ke dalam loyang untuk menutup nangka sepenuhnya. Ramuan yang kita perlukan adalah beberapa daun kari dan daun pandan, 2 biji bawang besar dihiris, 6 hingga 7 cili hijau, 4 hingga 5 keping asam keping. Anda juga boleh menggantikannya dengan 4 sudu besar jus asam jawa, 5 hingga 6 bawang putih dihiris dan 1,5 halia dicincang. 2 hingga 3 cawan santan pekat, 2 hingga 3 cawan santan nipis, 1 sudu teh jintan putih, 2 sudu besar serbuk kari ayam, 2 sudu besar serbuk cili, 1 sudu teh serbuk kunyit, 1 inci 2 keping kayu manis, dan 1 sudu teh biji fenugreek. Panggang kering biji fenugreek di atas api kecil selama kira-kira 2 hingga 3 minit. Setelah biji fenugreek menjadi sejuk, gunakan penggiling rempah atau lesung dan alu untuk menggisarnya sehingga menjadi serbuk. Sekarang, panggang kering serbuk cili dan serbuk kari hingga aromatik tanpa membakarnya. Sekarang, rempah kami siap untuk digunakan. Panaskan kira-kira 2 sudu minyak di atas api sederhana. Setelah minyak panas, masukkan biji jintan, halia, bawang putih dan tumis selama beberapa minit. Selepas itu, masukkan cili hijau, bawang dan kayu manis dan tumis selama 2 hingga 3 minit. Seterusnya, masukkan daun kari dan daun pandan. Biarkannya untuk menggoreng selama 2 hingga 3 minit. Sekarang, masukkan semua serbuk kari, serbuk fenugreek dan serbuk kunyit. Tumis campuran selama kira-kira 2 hingga 3 minit. Pastikan anda tidak membakarnya dan laraskan api dengan sewajarnya. Seterusnya, masukkan buah nangka yang dipotong kecil, santan dan garam secukup rasa. Gaul rata. Masukkan asam keping atau jus asam jawa dan gaul rata. Tutup periuk dengan penutup dan biarkan mendidih selama 45 minit hingga 1 jam dan kacau sekali sekala. Sekarang, santan nipis tersebut hampir menguap. Pada ketika ini, nangka tersebut akan menjadi lembut. Gaul perlahan-lahan dan masukkan santan pekat. Masak kari sehingga semua kuah menguap. Jangan lupa untuk kacau sekali sekala. Sekarang, kuah buah nangka kami pekat dan berkrim. Saya memasaknya selama kira-kira 50 minit.
Masukkan garam secukup rasa. Semakin lama kita renek kari ini, semakin sedap. Matikan api dan tutup dengan penutup. Lebih baik biarkan kari ini berehat sekurang-kurangnya 4 hingga 5 jam sebelum dihidangkan. Begini rupanya kari nangka kami selepas 5 jam. Sekarang, kari nangka muda kami yang enak sudah siap untuk dimakan. Saya berharap agar anda mencuba kari nangka yang enak ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel saya. Anda juga boleh cari saya di Instagram dan Facebook Cook with Lux. Terima kasih. Bye.